لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dimuliakan muslimin muslimat, mukminin mukminat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ingatnya tak ada muslimat. Dongak kepala nampak ada muslimat di belakang sana. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnianya kita dapat bertemu lagi dalam suasana norma baharu yang sebenarnya ada tentunya hikmah di sebaliknya, yang kita nak kena selak. Bila kita hikmah tu, dia tak nampak la tu, dia tak nampak secara cepat segera. Kita kena sabar, kita kena redha, maka kita akan dapat di sana itu ada hikmahnya, insya-Allah. Yang penting bagi orang beriman, yang apa sahaja yang dia lalui, apa sahaja yang ditimpakan kepadanya, apa sahaja yang menjadi halangannya, apa sahaja yang menjadi ujian kepadanya, semuanya baginya adalah baik. Wal yubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Allah Ta'ala timpakan kepada orang beriman itu bala yang baik. Ini bala yang baik. Cuma cek. Jadi kalau orang yang positif, dia akan jumpa perkara positif. Kalau orang yang negatif, macam mana pun positif, dia akan jumpa yang negatif. Jadi kita mencari kebaikan di sebalik apa yang berlaku pada diri kita ataupun yang ada di sekeliling kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini lain sekilah. Selalunya kita dijemput untuk berada di belakang sana, berkumpulan dengan para budak kanak-kanak. Jadi malam ni dia lain sikit. Jadi duduk ke depan sini dengan hebatnya pasal ada lampu siap. Ni nak bagi yang panggil apa ni, kukut hak mana pun kuliah yang mata tak mana terang tu diterang habis sikit lah. Jadi malam ni saya diminta untuk cerita tentang sirah nabawiyah. Saya lani jarang buka kitab sirah. Dulu ni kalau kata di sekolah, waktu sekolah rendah dulu ni, jadi saya ni kira juara lah. Ustazah selalu akan buat quiz. Jadi saya akan orang jadi orang nombor satu, angkat tangan jawab. Lepas tu kadang-kadang jawab berkali-kali. Sebab ada kawan saya tanya tak dapat, lepas tu kita juga jawab. Duduk lagi sekali. Dah duduk lagi. Dululah satu yang benda yang perkara yang dibinati lah, pasal sirah nabawiyah. Baik, cuma setakatlah tidak ada peluang lagi untuk kita berkongsi dalam bentuk kita beri kuliah. Jadi pada malam ni diminta kepada saya, ingat sebulan sekali cukuplah. Jadi takat mana yang kita dan kita kena study balik lah, tengok balik tuan. Jadi malam ni saya sengaja bawa beberapa kitab lah untuk kita tengok, yang dia saya pun dan tengok sedikit. Jadi kita kuliah ringkas lah, sebab segi ada tarikh ringkas dan ada makan pun makan ringkas. Pusat besar tu apa? Tak kuliah. Betul macam mana? Kena beli lain. Kena bolilin orang kata. Bolilin. Apa
tadi ni. Jadi saya bawa beberapa kitab lah yang ada kat saya. Jadi malam ni pertama kita perkenal dululah kitab. Dia ada banyak di sana tu. Ini antara kitab-kitab yang agak penting lah untuk kita ketahui. Dah kata ringkas, ada satu di rumah tu saya taruh, saya tebal sangat. Jadi saya buat yang nipis-nipis lah. Nipis-nipis tu pun dua Arab, dua Melayu. Dua Arab tu pun sebenarnya adalah Arab dan terjemahan dia. Jadi saya cerita, tuan-tuan boleh cari. Ini adalah yang terbaru yang ada kat saya, Khulasah Nurul Yakin. Khulasatu Nurul Yakin. Ini yang diterjemahkan balik daripada bahasa Arabnya oleh Abu Hazim Ad-Dimashqi, Ustaz Zamri bin Hashim. Yang ni yang terbaru lah. Yang lama punya terjemahan pun ada, tapi bahasa pun lama sikit. Tapi yang ni baru dan juga ada benda-benda yang lain lagi yang ditambah, dan dia nampak lebih segar lah. Jadi ini pun baru dicetak untuk kali yang pertama. Saya ingat cetakan kali pertama 5,000. Baru ni saya dengar dia sebut apa nama ni, ustaz ni sebut, Ustaz Zamri. Ni tuan-tuan pun boleh panggil dia untuk main cerita tentang ini. Dia 5,000 dalam tahun ni juga, dan habis. Ada sikit lagi kot tinggal, orang main borong banyak. Jadi kitab ni sangat berkat. Dan kitab ni juga sebenarnya yang dulu punya versi dulu punya, yang itulah kami baca waktu sekolah rendah. Waktu sekolah rendah baca. Yang saya ingat satu buku tu lah saya hafal. Saya ingat satu kitab tu lah saya ingat. Duk ingat macam tu lah. Jadi kita jadi pakar sirah lah. Budak-budak je lah. Budak-budak apa nama sekolah rendah. Jadi ngaji di Selangor. Dia ada sekolah agama Abang petang tu. Dia lain sikit lah dengan kita lah. Kita di sini dia ada bangunan asing dan sebagainya. Jadi di situ kita belajar yang ni. Ni saya bawa pula yang ni. Kalau tuan-tuan nak pun boleh. Rasanya ada lagi kot. Kemudian yang kedua, yang ni yang ringkas lah tuan-tuan. Yang tadi ni saya pergi baling. Pagi tadi saya khatam Al-Quran dengan Ustaz Zaini, pengetua tahu balik. Jadi betul pergi rumah dia. Lepas tu dia pun tunjuk hak kita Arab semua tu, menarik tuan-tuan. Kalau kita baca Arab pun boleh. Kita baca Arab sepasal dia berbaris siap. Tapi tak tentu no, Quran ada berbaris baca hari pun salah baris lagi baca. Apa bagus juga. Ini satu. Yang kedua, ini tu boleh dapat lah. Saya ingat dah ada di Pusaka Darussalam. Yang kedua, ini dia cerita, memang kita kata dia cerita tentang orang panggil apa, dia bubuh sekali dengan dalil-dalil dia, dengan hadis-hadisnya dan sebagainya lah. Ini. Kemudian yang kedua ialah kitab daripada Syekh Muhammad Al-Syahid, Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Dia syahid beberapa tahun dulu, beberapa tahun baru ni di Syria. Tengah bagi kuliah, orang tembak mati, syahid. Dia kata ulama besar di Syria. Yang ni dia ada satu. Ini terjemahan dia Fiqhus Sirah. Saya tak pasti ada ke tak ada lagi, tapi dia agak lama jugalah. Pustaka Fajar pun saya tak pasti lagi masih ada ataupun tidak. Kemudian dia adalah terjemahan. Yang ni saya buat Arab sekali. Kok yang reti baca Arab, baca Arab. Tapi kat sini hak yang jenis Sudin, Piramli dengan Ajiz semua. Yang boleh bahasa Arab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah Muhammad Sa'id Ramadan Buti. Ini sebuah Arab dia. Ini saya ingat saya ada mengaji juga sikit, tak habis pun tapi mengaji juga sikit. Kita ni kita Arab. Bubuh sikit. Macam tu. Tang dagu. Boleh? Pula macam tu. Abang berdawai. Oh dengar ni nyawa. Kalau kata penyanyi tu fail. Kalau okey, boleh. Tak dengar, rugi kena ulang balik, tak ingat lah. Baik, yang ketiga, satu lagi saya yang ni semua lama-lama yang ni hak terbaru. Ini hak lama dah ada kat saya tunjuk. Apa nama, kalau Arab dia As-Sirah An-Nabawiyah Durusun wa Ibar.
Ini Dr. Mustafa Sibai. Yang ni bahasa Arabnya. Siapa yang boleh Arab sila. Kemudian dia ada terjemahan dia. Yang ni terjemahan dia. Pustaka Darussalam Al-Ustaz punya. Pun kita boleh beli. Yang macam dia ada beberapa beza sikit lah. Tapi dua ni yang di sini ni dia cerita tentang macam Syekh Fiqh Sirah ni, dia tak cerita semua. Dia cerita yang berkenaan saja. Dan dia sebut apakah pengajaran. Yang penting kita sebut, bila kita belajar sirah, bukan sahaja kita baca buku semata-mata kita tahu Nabi buat apa, di mana, apa dan sebagainya. Tapi kita nak tahu apakah pengajaran daripada sirah Nabi kita tu sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua ni agak juga menarik, yang ni pun menarik. Jadi saya cerita pasal kitab dululah. Kemudian ada beberapa pandangan ulama saya sebut di sini. Untuk kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ada dengan beberapa ilmu. Dia sebut agak kata-kata bolehlah kita, walaupun di sana masih ada perbahasan yang kita boleh bahaskan. Tapi dia kata untuk kenal, ulama sebut untuk kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak cukup dengan kita baca buku dan kitab sirah sahaja. Saya ingat kita semua boleh baca buku kitab. Kita beli di Pustaka Darussalam, kita baca seorang-seorang di rumah. Tambah di waktu PKP ni, bacalah sirah. Tapi kita ni nak baca kitab ni pun macam segan juga. Tapi Facebook insya-Allah rajin. Facebook WhatsApp, dia aku tu. Tapi tu pun tengok lah, kalau panjang sangat pakai tak baca dah, pakai scroll begitu je. Kan kadang-kadang main tazkirah kat kita tu, kita panjang sangat baca 2-3 ni batu kau tinggal aku baca juga sikit. Okey, selesai lah kan. Jadi kalau kata hak yang jenis macam tu dia tak boleh banyak, dia sikit-sikit lah. Kalau banyak-banyak memang orang tak baca. Baik. Ada beberapa perkara dia kata untuk kita nak kenal Rasulullah SAW dengan secara lengkapnya. Jadi saya sebutlah, walaupun mungkin kita kata ada lagi yang kita tertinggal, tapi yang ni disebut oleh sebahagian ulama. Yang pertama, ada saranan para ulama ialah, yang pertama asasnya kita kena tahu ilmu sirah. Maknanya perjalanan Nabi SAW ataupun kisah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada mana tu? Dari mana kita nak tahu? Daripada sejak kelahiran. Kalau ikut sebelum lagi, sebelum lagi kelahiran, ya, kalau kata sebelum kelahiran tu lah, mak ayah Nabi, datuk Nabi, dia pi sampai, kalau ikut susu jalur keturunan Nabi sampai kepada apa? Sampai kepada Nabi Ismail. Kalau cerita sebelum Rasulullah dilahirkan tu kan, Nabi Ismail, macam mana wujudnya kota Mekah kan. Kita baca dalam Quran disebut kan, Nabi Ibrahim, sebelum lagi Nabi Ibrahim sampai ada tu banyak punya cerita lah. Tapi itu keturunan ataupun kita nak, kalau kata kita nak tahulah kan. Jadi supaya kita lebih menghayati, yang pertama kita boleh nampak di situ Rasulullah adalah daripada keturunan yang mulia. Bangsa Arab Quraisy, bangsa Arab yang daripada kabilah ataupun bangsa yang mulia. Daripada Nabi Ismail dan sebagainya. Kemudian daripada kelahiran Rasulullah, sebelum kelahiran Rasulullah jadi apa? Tahun gajah kan, tahun gajah kelahiran Rasulullah tu. Kaabah ingin diserang oleh Abrahah daripada Yaman. Pasal apa nak serang Kaabah, nak peruntuh Kaabah? Pasal dia cemburu kerana Kaabah ini jadi tempat tumpuan masyarakat, terutamanya orang Arab waktu tu, sebelum Rasulullah ada lagi. Kalau ikut baca sirah dia akan sebutlah Quraisy ni macam mana boleh ada bangsa Arab di situ. Dia ada macam-macam lah. Kalau kita mengaji yang tu, saya pun pening juga. Saya pun alhamdulillah dah habis, baru hari tu duk mai hari tu ni duk dengan duk mengaji lagi.
Master, waktu semua master saya habis dah, alhamdulillah, bulan 12 hari tu ni. Lan hidup kira nak mau PhD, tak tahu lepas tak lepas, tak tahu, tapi nak doa tuan-tuan lah. Mudah-mudahan boleh lepas agak baru sembang baru ni untuk PhD insya-Allah pergi dekat ya UUM. Tak mau berpisah dengan saudara Ibni kita. Jauh dekat ya. Semua subjek ada berapa belas tau subjek. Saya pun tak ingat subjek ada berapa. Semua saya dapat 4.0. Kecuali subjek yang cerita pasal sejarah, macam mana Arab sebelum bangsa Arab tu, ataupun cerita pasal semenanjung Arab sekarang, kena hafal dia punya bani apa, kabilah apa, tu dia pening kita. Ahad tu je dapat 3.5. Jadi last dapat 3.98. Bakar penuh dia 4. Saya dapat 3.98. Satu 3.5 tak boleh pergi. Dia kena apa? Tak tahu lah first class ke second class ke, tak tahu. Jadi ceritanya tak boleh naik konvo, tak boleh lagi. Jadi taruh lama-lama basi je lah. Baru ni telefon kata bila boleh dapat. Tahun ni boleh dapat, dia kata si cincin ori. Tapi konvo tak tahu lagi. Tengok pada COVID-19 lah. Kalau reda ataupun kata boleh, kita buat. Kan? Nak buat pun merugi, malas dah kita pun. Dia sebagai satu memori lah ya, konvo tu kan, sebagai satu orang panggil apa ya, universiti ada tu, dia satu orang prestige lah, program orang-orang majlis yang kita kata besar lah, gilang gemilang lah. Dia satu simbol lah sebagai satu universiti kan. Baik, tak apa. Kemudian kelahiran Rasulullah, kemudian ini hak yang asas. Maknanya kita tahu keturunan Nabi sebelah sikit, mak ayah dia, datuk dia, gutu-gutu lah. Dia bersambung sampailah kepada Nabi Ibrahim. Yang Nabi Ibrahim dia ada anak pula. Kalau pecah Nabi Ibrahim kan, Nabi Ibrahim pecah, ada anak Nabi Ishak, Nabi Ismail. Nabi Ishak tu anak Nabi Yaqub. Yaqub tu Israel, nama lain bagi Nabi Ishak. Turun lagi Yahuza, Nabi Yusuf, Bunyamin dan sebagainya. Itu kita tengok ini lah, dia punya susul jalur itu. Tapi bahagian di belah Nabi Ismail tu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Rasulullah sendiri, detik-detik kelahiran Rasulullah sendiri ada perkara-perkara yang kita kata ajaib. Kemudian Rasulullah waktu kanak-kanak macam kita lah, apa yang berlaku pada 6 bulan dalam kandungan kan. Kemudian umur Nabi berapa tahun, 2 tahun, 6 tahun, 8 tahun kan. Kemudian 9 tahun. Tu yang tu lah kita kata sebelum kelahiran, detik kelahiran Nabi SAW, sampailah Nabi sebelum diutuskan menjadi Rasul, umur 40 kelahiran. Kemudian fasa yang seterusnya ialah Rasulullah ditabalkan ataupun diutuskan menjadi Rasul pada umur 40 sampailah Rasulullah wafat. Kemudian di situ ada pembahagian lagi lah. Itu lebih kurang lah. Maknanya kalau kata kita tanya ni, tahu contohnya benda-benda yang besar, tentang benda yang besar dalam sirah Rasulullah. Contohnya Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun ke-berapa Hijrah. Perang Uhud terjadi pada tahun berapa Hijrah. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang Allah Ta'ala sebut langsung dalam Al-Quran. Contohnya tentang Perang Badar, Perang Uhud, Perang Hunain dan sebagainya lah kan. Baik, itu cerita, itu satu asas, ilmu asas perjalanan Nabi SAW. Jadi waktu anak Nabi, isteri Nabi, sahabat-sahabat Nabi dan sebagainya. Yang kedua, ulama sarankan kita untuk belajar tentang syama'il al-Muhammadiyah. Maksudnya kesempurnaan peribadi ataupun peribadi Rasulullah SAW. Yang dicerita pasal jasad Rasulullah, daripada ujung rambut sampai ke ujung kaki. Itu pun sangat bagus ya. Saya ingat banyak kot orang cerita dah. Orang cerita pasal Syama'il Muhammadiyah. Cuma dalam internet pun ada banyak cerita pasal Syama'il.
semua sekali lah, kehidupan peribadi Rasulullah SAW, khususnya itu Syama'il Al-Muhammadiyah. Jadi daripada sudut fizikalnya, daripada akhlaknya, kehidupan peribadi Rasulullah. Yang ketiga disebut sebagai khasais, keistimewaan Nabi SAW. Ada sama ada dengan khususiat Nabi, untuk Nabi ada perkara itu khususiat lain. Khasais keistimewaan Nabi SAW. Nak menggambarkan bahawa Nabi kita SAW tu dia sama macam kita, dia manusia tetapi dia tak serupa dengan kita. Itu ada satu lagi khususiatul Rasul, ada satu kitab nama khususiat, itu dia sebut cerita tentang yang hanya dikhususkan kepada Nabi SAW sendiri saja, seorang saja. Contohnya kahwin lebih daripada 4. Itu khusus untuk Nabi SAW. Kita tak boleh buat macam tu lah. Ini turun Nabi sunnah. Itu sunnah yang tak boleh kita ada ikut itu lah. Itu bukan itu khusus untuk Nabi. Contohnya apa? Nabi wajib untuk bangun malam. Wajib Nabi bangun malam qiyamul lail. Bagi kita sunnah muakkad. Itu khususiat. Kalau khususiat Nabi itu maksudnya kalau ada sebut dalam cerita tu, contohnya ada para sahabat yang minum darah bekam Rasulullah. Ada sahabat yang minum kencing Rasulullah. Nabi Rasulullah kata, apa yang minum, dia takkan dimakan jasad dia oleh api neraka. Tu pun bukan dia saja minum. Yang kalau yang kencing lah. Kalau kata bekam, ya kan, pergi buang Ustaz, tang mana? Seperti Sayyidina Ali kata, silap saya kan, pergi buang di tempat di darah tu, darah bekam, pergi buang tempat yang selamat lah. Balik-balik ni tak mana dia minum, itu paling selamat dia kata. Banyak cerita khususiatul Rasul. Yang tu kami mengaji antara dengan Syekh Nuruddin, ada kitab tu. Itu pun bagus juga kalau kita satu hari nanti kita cerita. Kita cerita pasal itu. Apa perkara yang dikhususkan untuk Nabi? Nabi boleh bersama dengan seorang wanita. Dua-dua, berdua. Berdua lah kita, macam kita tak boleh. Sebab bila dua orang, lelaki dan perempuan itu berdua-duaan, maka akan datang syaitan untuk jadi orang yang ketiga. Nabi takkan dipengaruhi oleh syaitan dan syahwat, tak ada. Jadi selamat. Jadi maksum Nabi kita dan sebagainya lah. Kalau kita tengok betapa kita rasa kagum dengan Nabi kita SAW sebagai seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun bila Allah Taala cinta kepada Nabi kita, kita pun cinta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Itu antara ayat yang kita boleh bacalah. Baik. Kemudian yang keempat sebut adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita dia baru mukadimah, tak masuk lagi. Ini pasal dah abang dululah kan. Abang dulu sebelum kita masuk kepada mukadimah. Tak tahulah kalau bila nak habis, tapi sekurang-kurangnya saya cerita beberapa perkara yang penting saja. Dia sebagai anggota sebagai panduan. Lepas tu tuan-tuan sebenarnya boleh balik baca di rumah. Boleh baca. Ada yang terjemahan, edisi terjemahan tu kita main sini. Satu, kita nak bagi semangat untuk dapat semangat kita nak baca tu. Dulu kalau kami ayah selalu baca, selalu balik buku-buku yang macam tu. Cerita pasal orang soleh, cerita pasal sahabat. Jadi duk baca tu lah. Lihatlah waktu tu tak ada duk handset lagi lah. Ni payah lah, jenuh perang dengan anak PKP ni. Nak baca buku kan, dia bagi handset tu, tak bagi tak boleh juga. Semua kerja cikgu bagi kod handset. Kita cikgu, kita pun bagi kod handset juga. Dia tengoklah 5 minit, lepas tu bintang lain lah. Jadi sangat mencabatlah kehidupan kita hari ni. Baik, kita nak kena jaga, kita nak kena kontrol. Baik, saya cerita macam tu dulu kan, supaya apa? Supaya kita nampak lebih kurangnya ni mukadimah ni.
Mukadimah pun minta maaf kot dia tak berapa nak tersusun sebab baru kita duk tengok balik. Lama lah tak buka kitab. Kita pasal sirah ni cuma kita dengar lagu tu lah dalam bentuk yang tak tersusun. Yalah kalau tersusun tu satu hal lah. Yang ada lah ni dia banyak sebenarnya. Kita nak cari sejarah cerita tentang sirah tak mana? Dalam tafsir. Sebab dalam tafsir pun ada disebut. Tak apa Ustaz. Adab yang keempat yang asaranan ulama tadi. Yang pertama tadi ilmu sirah tu asas. Yang kedua Syama'il Muhammadiyah, tentang kepribadian Rasulullah. Yang ketiga khasais, keistimewaan yang hanya dikhususkan kepada Rasulullah ataupun kita kata keistimewaan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adab kepada Rasulullah. Yang ni adab kepada Rasulullah. Apa adab-adab dia? Contoh kalau kita pergi kepada ayat Al-Quran, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, surah Ahzab. Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu dia bukanlah salah seorang, dia bukan macam salah seorang bapa salah seorang daripada kamu. Maksudnya dia ada adab dia. Contohnya la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu angkat suara kamu lebih daripada suara nabi. Dia ada adab-adab dengan Nabi kita. Antara adab-adab yang dia ajar ialah apabila disebutkan nama Nabi kita Muhammad SAW, maka kita bersolawat. Kalau tidak, Abi kata di kalangan aku terdapat umat aku yang paling kedekut daripada apabila disebutkan nama aku dia tidak berselawat kepada aku sallallahu alaihi wasallam. Di baik kita kalau kita kadang-kadang kita sebut biasa pun. Kadang-kadang kita sembang dengan kawan-kawan kita kan. Kita sebut Nabi kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak kiralah macam-macam jenis selawat, buat je lah. Sallu alaihi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad contohnya. Apa-apa. Alaihi salatu wassalam contohnya. Terpulanglah. Jadi kita berselawat. Sebut tadi lagi kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebut semua. Jadi itu cara adab dengan para sahabat pun ada cara adab dia kan. Bila kita sebut contohnya Sayyidina Abu Bakar, kita tak apa nak patut kalau kita sebut Abu Bakar saja. Boleh Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar disebut. Sebab dia bukan macam kawan kita. Kita dah sebut panggil nama. Panggil nama lagu tu ya Umar dulu Sayyidina Umar. Bila sebut Sayyidina Umar, kita doakan pula radhiyallahu anhu. Kan? Radhiyallahu anhu. Semoga Allah Taala meridainya. Macam tu juga sahabat-sahabat Nabi. Kan? Kita sebut begitu. Kita tak rugi pun. Dia kalau kita mendoakan kepada orang lain seperti mana kita mendoakan kepada diri kita sendiri. Walaka bimith. Malaikat sebut apabila seseorang mendoakan kepada orang lain, maka malaikat akan mendoakan sebagaimana dia doakan kepada orang tersebut. Malaikat pun akan doa macam mana yang kau doakan kepada kawanmu ataupun siapa-siapa saja, macam tu juga mudah-mudahan kamu pun dapat macam tu. Sebab tu dulu ulama salaf ataupun para ulama dahulu, orang yang dekat dengan Allah dulu, mereka nak minta sesuatu pada Allah Ta'ala, ada doa, mereka tak minta untuk diri mereka sendiri, mereka minta pada orang lain. Dia nak sesuatu, dia sebut minta bagi orang lain, minta ke orang lain, minta untuk orang lain. Sebab dia tahu malaikat akan doakan hal yang sama untuk dia. Jadi kalau kita malaikat doa yang tak ada dosa, lagu mana dia punya martabat doa para malaikat kepada kita. Jadi kita banyakkan doa kepada orang lain, pada sahabat-sahabat kita, tak ada rugi. Tambah kita ada sebut Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa saja sahabat, mana-mana sahabat yang kita sebut radhiyallahu anhu, itu adab kita. Dengan Rasulullah pun sama juga macam tu. Di sana akan datang keberkatannya. Dia akan main perasaan yang lain. Maksudnya kita mentakzimkan, kita beri penghormatan kepada orang-orang yang berjasa kepada kita. Berjasa lah kan? Rasulullah berjasa kepada kita. Sahabat-sahabat berjasa kepada kita. Kalau tidak kerana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Islam ni tengok
sampai tak sampai kepada kita, ataupun kita tak kenal pun Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan berkat pengorbanan mereka sanggup berkorban harta, berkorban nyawa. Kau ingat lagu P. Ramlee, berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Hak tu pasal orang perempuan kan, pasal siapa? Tun Teja. Tun Teja Duk tengok cerita P. Ramlee selalu. Tun Teja. Tun Teja itu. Tapi kita pun lagu tu untuk agama kita sebenarnya berkorban apa saja. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Itulah janji mesra, sejati dan mulia. Sejati dan sejiwa, sejati dan sejiwa lagu tu. Itu nampak sangat kita duk ulang macam selalu tu cerita P. Ramlee. Tapi sungguh cerita P. Ramlee evergreen selama-lamanya kan. Tak ada cerita lah ni orang tengok 2-3 kali cuma ya. Tapi P. Ramlee tengok selalu, tak apa. Hak bagi tak ada kerja lah, tengok lah. Berapa banyak pun. Saya tengok cerita P. Ramlee, seronok nak tengok. Tapi kalau buat tengok cerita ni pakai tak buat kerja lah. Tengok Ustaz P. Ramlee. Bukan pasal tak seronok, pasal Ustaz lagi dia kali dengan lawak-lawak P. Ramlee yang dia buat tu kan. Yang setiap lawak tu kalau kita cek balik, ada di sebaliknya pengajaran. Yang kadang-kadang zaman tu pun mungkin kita tak nampak lagi, nampak zaman ni. Hebat P. Ramlee ni. Dia ni wali orang. Tapi yang kita dapat tahu, tu pun baru saya lah baru dapat tahu, rupanya P. Ramlee ni dia mengaji kat Tuan Guru Abdullah Fahim Pening. Bapa kepada Abdullah Badawi, Tun Abdullah Badawi. Abad tu ada punya ni cerita sirah Nabi kan, sirah P. Ramlee. Selingan. Lepas tu anak ente kan dalam dia punya filem tu kan. Lah ni tak boleh biar. Lah ni kita nak banyak ke mana? Ke orang putih lah. IUI. Ke mana kita? Jadi kalau kita tengok satu sudut, P. Ramlee ada pengaruh Arab kepada dia. Lah ni kita tengok cerita-cerita pengaruh kebaratan semua. Nak kata Tara hebat atau tak hebat, itu lagu tu juga. Nak buat macam barat buat filem, tak ada lagi dah. Kan? Hebat barat tu mana? Hebat barat ni. Dia boleh buat satu filem, depa buat keluar pi bumi untuk cari planet lain untuk kita buat satu penempatan baru. Pasal bumi ni dah rosak. Hebat tu. Kita tak ada lagi kita kat lah. Kan? Pi planet Marikh, pi planet cari planet.